Okey, Cikgu Wong Ya. Cikgu Wong. Jadi dekat saya dah bagi link untuk pendaftaran ataupun daftar kehadiran. Jadi nanti pelajar-pelajar bolehlah klik kat situ. Ada nampak kan? Okey, sekarang bersama saya dalam konti situ, saya perkenalkan balik Cikgu Rohana daripada SMK Pekalan Lumut, dan Cikgu Wong daerah Kerian, dan Cikgu Saripah. Cikgu Saripah pergi mana dah tu? Tak apa. Raja Syariman. SMK Raja Syariman. Ni Raja Syariman. Tak nampak muka dah kat Cikgu Saripah. Mana Kak Ampah punya muka? Tak ada pun. Nampak belah atas dia punya apa tu? Okey, baik. Jadi kita tanpa buang masa, kita akan buat dulu sebelum kita pergi ke pembelajaran ni, kita akan buat kuis dulu. Jadi Kak Rona, Kak Ana, Cikgu Rona ini ialah kuis. Yang ni ialah kuis, kita gunakan ni. Boleh buat juga ke? Boleh, boleh. Ini sekarang ni saya nak tunjuk je, contoh je. Lepas ni boleh buat dah. Okey. Jadi kita akan mulakan kuis, orang cakap sebagai kuis ada kucing tau. Dia pun nak belajar. Nak belajar, okey. Okey, Cikgu Hazlan ada. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita tengok. Cikgu Yong pun ada, Cikgu Yong. Baik, kita akan teruskan kuis. Jadi Cikgu Rana nanti saya tunjuk kuis ni, kita akan nampak pelajar dia akan dekat handset ataupun dekat ni laptop, dia akan jawab lah. Ya, nanti kita akan tengok. Okey, kita akan mula ya. Saya tak boleh tunggu lama lah nanti. Kalau lama nanti budak tunggu. Okey, kita akan mula kuis. Okey, kuis dia. Okey, kita akan mula. Ini dia. Ni pelajar jawab ni. Antara berikut yang manakah hasil? Pelajar akan jawab nanti. Nanti kita tengok soalan dia. Okey. Kita teruskan lagi. Soalan kedua. Kalau yang datang lambat macam mana Datang lambat dia boleh terus masuk, tak apa. Nanti dia akan masuk. Ni orang jawab ni. Ramai je jawab sini A ni. Kita tengok siapa yang Nas paling tinggi sekali sekarang ni, Nas. Okey, kita teruskan. Kita tengok mana jawapan yang banyak tu. Antara berikut yang benarkah kos jualan? Kos jualan okey. Ada jawab ulangan jualan? Kadang-kadang ya. Apa aja. Apa aje lah. Okey, kita tengok siapa yang leading sekarang ni. Masih lagi tu. Ada lagi tu, Nani tu tengah mengejar tu. Okey, kita teruskan lagi. Come. Okey, ni soalan dia pula apa? Kita tengok soalan dia. Apakah item yang menambahkan kos pilihan? Kos pilihan. Dia tak keluar semua ni. Akan masuk insurans talian. Hampir dipotong tu. Tak apa, kita teruskan lagi. Kita tengok dia orang jawab tu. 2 dan 4. Patut 2 dan 4 Ada 1 dan 3 tu. Tak apalah. Kita terimalah, nanti kita ajar sikit-sikit. Kita teruskan dulu. Soalan seterusnya. Sensasi berikut
berlaku dalam akaun rugi. Belanja lebih besar daripada hasil. Apa yang berlaku? Orang jawab rugi bersih. Banyak. Oh, itu bersih pun ada. Rugi kasar pun ada. Rugi, akaun rugi. Belanja lebih besar dari hasil kan. Okey, kita tengok leaderboard. Siapa pula? Nas lagi. Nas cikgu kot ni. Okey, kita tengok Nas. Dia jawab betul semua ni. Nas dengan Raja Nokarina ni jawab betul semua. Cuma lambat sikit lah. Raja Nokarina lambat sikit dia jawab. Maksudnya Nas jawab laju sikit, so dia menang lah. So tahniah lah kepada Nas. Okey. Baik, jadi ini adalah quiz. Ada quiz. Dan jadi pelajar dah habis quiz, kita akan terus kepada pembelajaran lah. Okey. Baik, jadi pelajar minta masuk balik dalam tu. Okey. Jadi kita akan mula balik pembelajaran. Okey, tadi set induksi je ni Cikgu Rana. Tadi set induksi. Jadi pelajar dah siap minta masuk balik lah. Masuk balik ke dalam YouTube. Maksudnya kena pangkah lah. Dah pangkah balik tadi yang quiz tadi, dia keluar balik. Keluar dan kita masuk dalam YouTube balik. Okey. Baik, sekarang hari ni kita nak ajar orang cakap, Cikgu Rana kita belajar orang cakap ringan-ringan lah sikit lah. Kita belajar yang mudah-mudah lah. Sebab ini siri pertama, first time, bagilah budak-budak kenal sikit, pelajar-pelajar kenal sikit-sikit je lah. Baik, kita akan belajar sedikit tentang penyata pendapatan ataupun ini penyata pendapatan ni dia terdiri daripada akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Okey. Jadi di bawah hari ni kita akan sentuh sikit akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Hari ni kita nak relax saja. Baik. Jadi yang pertama kita lihat akaun perdagangan tu. Akaun perdagangan ni sebenarnya dia ada dua komponen yang penting dalam akaun perdagangan, iaitu yang pertama ialah jualan bersih dan yang kedua adalah kos jualan. Okey. Sementara akaun untung rugi, sambungan kepada akaun perdagangan, di bawah tu kita akan tambah nanti hasil dan juga kita akan tolak dengan belanja. Jadi ini adalah komponen di dalam penyata pendapatan, iaitu dia ada akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Jadi yang biasalah yang pelajar biasanya dalam SPM ke ataupun dalam peperiksaan yang besar, percubaan biasanya akan keluarlah akaun perdagangan dan untung rugi ni pelajar mesti tahu. Baik. Kemudian dalam akaun perdagangan kita ada jualan bersih dan kos jualan. Nanti kita tunjuk apa dia. Baik. Sekarang kita lihat dalam akaun perdagangan, kita tengok akaun perdagangan. Yang pertama kita tulis tajuk dia, kedai kasut tu, kemudian dia punya nama dia. Nama dia kena tulis macam ni lah. Akaun perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2016. Maksudnya bagi tahun berakhir. Okey. Kemudian di atas tu kalau kita lihat dia ada warna biru ni, yang ni adalah komponen jualan bersih. Dan yang di bawah ini ialah komponen kos jualan. Jadi yang ni yang tadi yang kita terangkan tadi, kos jualan ataupun jualan bersih bahagian pertama atas dan yang bahagian bawah adalah kos jualan. Yang ni pelajar kena hafal lah. Jadi bahagian jualan bersih kita tengok ada jualan, kemudian kita tolak ulangan jualan. Maksudnya
kita punya jualan itu kita akan tolak dengan pulangan jualan dan kita akan dapat jualan bersih. Jadi ini komponen yang atas, bahagian yang pertama di sini. Okey. Cikgu Wang boleh dengar Cikgu Wang? Boleh. Boleh Pelajar rasa kalau pelajar Chinese boleh faham ke saya cakap macam ni boleh? Kena tanya mereka ya. Tak apa. Nanti kita cuba buat latihan, tengok dia boleh buat ke tidak. Ya. Okey. Baik. Jadi di bawah ni tadi kita dah terangkan tentang jualan bersih, jualan tolak pulangan jualan. Mudah je. Jualan tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih. Kemudian kita tolak dengan kos jualan. Kos jualan yang pelajar-pelajar kadang dia susah sikit lah. Sebab dalam kos jualan ni dia panjang, iaitu dia ada inventory awal, yang mula-mula sekali adalah inventory awal. Tapi kalau pelajar biasa buat latihan, nanti cikgu-cikgu akan bagi latihan yang banyak, pelajar ikut saja cara dia. Iaitu dalam kos jualan kita bermula dengan inventory awal. Inventory awal kita letak di tengah ni, dekat sini. Kemudian baru kita mula dengan belian. Belian kita letak di sini dulu. Kenapa belian kita letak di lajur ataupun folder pertama? Sebab belian ni dia kena tolak pulangan belian, kena tambah akuntan masuk. Jadi sebelum dia pergi ke sini, dia kena selesaikan perkara-perkara dia dulu ataupun item-item berkaitan dengan belian dulu. Okey, jadi belian kita letak di tempat yang pertama ni, lajur pertama ni. Jadi kita tolak dulu pulangan belian. Tadi kan jualan, kita tolak pulangan jualan. Jadi belian kita tolak dengan pulangan belian. Kita tolak, dia akan dapat belian bersih di sini. Dapat belian bersih. Okey, selepas belian bersih, barulah kita tambah dengan, ada banyaklah akuntan masuk, duty atas belian, insurans atas belian. Jadi kat sinilah kita tambah. Jadi belian kita tambah dengan kos-kos yang menyebabkan belian tu meningkat. Kos-kos belian lah. Contohnya akuntan masuk ni, kita nak bawa barang masuk, jadi kita kena bayar upah, ataupun kita panggil akuntan masuk. Jadi kita tambahlah. Sebab tu dia kita tambah dan belian itu akan jadi, kos dia akan jadi lagi tinggi lah. So kita tambah akuntan masuk, kita akan dapat kos belian di sini. Okey. Jadi lepas kita dapat kos belian, kita tambah yang inventory yang awal tadi, kita akan dapat kos barang untuk dijual. Okey, kita dapat kos barang dijual di sini. Okey. Dan akhir sekali, oleh sebab tadi dah ada inventory awal, kita kena tolak dengan inventory akhir. Jadi kita tolak balik inventory akhir. Okey, tolak, kita dapat satu nilai. Jadi nilai ini kita sebut kos jualan. Jadi sebenarnya yang bahagian komponen yang kedua ini sebenarnya adalah komponen yang berkaitan dengan kos jualan. Cuma kos jualan ni dia panjang lah. Jadi pelajar-pelajar nak tak nak ataupun apa-apa pun memang kena hafal lah dia punya format ni ataupun faham bagaimana nak dapatkan kos jualan. Jadi kos jualan dia bermula dengan inventory awal, okey, kemudian ada belian, tolak pulangan belian sampai habis. Jadi kat sini yang susah sikit. Jadi kalau pelajar boleh buat ataupun boleh hafal ini, jadi mudahlah. Baik, tadi kita dah dapat ini adalah bahagian ataupun komponen jualan bersih, dan di bawah ini adalah kos jualan. Jadi kita tolakkan. Jualan bersih tadi tolak dengan kos jualan, kita akan dapat satu nilai. Okey, yang ni kita sebut untung kasar. Okey. Jadi akaun perdagangan sebenarnya kita nak mencari untung kasar. Akaun perdagangan dia mencari untung kasar. Ataupun kalau nak senang ingat, bila sebut perkataan dagang, dagang ni, dagang ialah jual dan beli. Sebut dagang saja, jual, beli. Dia dua tu je. Jualan dan belian. Tapi untuk belian tu dia ada macam-macam lah yang berkaitan dengan belian tu. Baik, kita pergi seterusnya. Yang ini adalah akaun perdagangan. Baik, seterusnya kita pergi ke yang kedua itu. Yang kita nak belajar tadi adalah akaun untung rugi. Jadi kita tengok untung rugi. Tajuk dia sama juga. Okey. Tajuk dia akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2016. Cuma dia akaun untung rugi. Baik, akaun untung rugi ni dia adalah sambungan. Dia adalah sambungan daripada akaun perdagangan tadi.
Jadi akaun perdagangan tadi kita dapat untung kasar. Nampak untung kasar ni? Nampak untung kasar kan? So kita sambung saja. Okey. Jadi untung kasar kita dapat sini, kita sambung. Okey. Dan kita tambah dengan hasil, Okey. Jadi hasil contoh dia diskaun diterima, komisen diterima. Ini adalah hasil lah. Okey. Kemudian kita campur dua ni, boleh sebab tambah dia tak ada masalah, tambah dia boleh tambah, dia boleh kira terus. Nampak? Jadi untuk kasar yang kita dapat tadi, kita tambah dengan hasil dua ni, kita dapat satu nilai. Jadi ini adalah komponen hasil. Jadi untuk akaun terugi dia mudah saja. Dia ada dua komponen, atas adalah hasil, bawah adalah belanja. Bawah ini adalah belanja. Okey, jadi kita lihat belanja. Belanja pula kita tolak. Sebab hasil ini dia menambah kita punya untung. Sebab tu kita tambah. Belanja pula dia akan mengurangkan kita punya untung tu. Jadi kita kena tolak. Okey, jadi kita tolakkan belanja, contohnya diskaun diberi, kadar bayaran. Kadar bayaran yang tadi dalam soalan itu bil telefon. Bil telefon tu sebenarnya kadar bayaran. Sebab kadar bayaran ni dia adalah kumpulan bil telefon, bil utility air, bil elektrik, semua tu kita buat satu nama dia ialah kadar bayaran. Okey. Jadi belanja kita tengok diskaun diberi, kadar bayaran, kemudian upah, sewa, faedah pinjaman. Ini semua adalah belanja. Okey. Baik. Jadi belanja kita tak boleh nak tolak. Kita kena campur dulu. Kita campurlah dulu ataupun kita sumkan dia, kita totalkan dia sini. Semua ni kita letak satu nilai di sini. Nampak Jadi kita ambil kita campurkan nilai semua belanja ni, kita totalkan dia, kita letak di sini. Okey. Jadi tadi dah dapat untung kasar tambah dengan hasil, dapat satu nilai di sini. Dan kita tolak dengan belanja di sini dan kita dapat satu nilai, inilah dia untung bersih. Jadi mudah saja. Okey. Jadi ini adalah komponen dalam akaun penyata pendapatan tadi, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi. Jadi pelajar kena faham-fahamlah. Kalau dia kata akaun perdagangan itu adalah tadi cikgu dah beritahu jual beli. Maksudnya yang ada jualan, yang ada belian tadi. Ataupun yang jual ni tolak dengan kos jualan tadi, kita dapat untung kasar. Okey. Dan untung kasar ni kita sambung. Jadi selepas kita dapat akaun perdagangan, kita baru buat akaun untung rugi. Jadi akaun untung rugi dia ada hasil, sini hasil, ada belanja. Jadi untung kasar tambah hasil tolak belanja, kita dapat untung bersih. Okey. Jadi soalan tadi yang dia kata kalaulah belanja itu, dia kata belanja lebih besar kan, lebih besar daripada hasil kan. Lebih besar daripada hasil. So dapat apa? Kita dapat kita dapat rugilah. Kita dapat rugi sebab belanja besar daripada hasil, nanti kita akan dapat rugi. Tadi soalan ada ada soalan tadi kan. Okey. Jadi harap pelajar dah faham ini. Okey. Baik, sekarang saya nak terangkan sedikit yang kata jualan bersih itu apa. Jualan bersih ataupun jualan itu adalah hasil operasi yang terdiri daripada jualan dan pulangan jualan. Jualan bersih iaitu jualan tolak pulangan jualan lah. Okey. Okey, kita tengok lagi kos jualan. Kos jualan sebenarnya bila kita nak jual, kita nak jual apa? Kita nak jual barang. Barang tu kita buat apa? Mestilah barang tu kita beli. Jadi kita lihat kita beli barang, belian. Jadi apa saja yang kos-kos yang meningkatkan ataupun menambah kepada belian, kita kena tambah. Contohnya angkutan masuk. Kemudian barangan ataupun kita punya barang tu kita sebut inventory. Okey, jadi dalam kos jualan ada banyaklah. Ataupun kita sebut kos dan belanja untuk membeli barang termasuk inventory,
belian, ulangan belian dan angkutan masuk. Jadi dalam kos jualan pelajar kena lihat balik lah. Sebab dalam kos jualan tu ada banyak, dia ada banyak benda. Okey, seterusnya kita lihat hasil. Okey, hasil tadi adalah apa yang tambah kita punya untung. Untung kasar ni kita dapat, kita tambah hasil kan. Jadi hasil itu adalah pendapatan yang dijana daripada perniagaan. Contohnya, komisen diterima, faedah diterima. Dan akhir sekali ialah belanja. Belanja bukan yang kos-kos yang belian tadi. Belanja adalah kos-kos lain ataupun yang terlibat dalam operasi kita. Perbelanjaan yang dibayar oleh perniagaan. Contoh kita bayar sewa. Kalau kita meniaga apa, kedai makan, kita bayar sewa. Gaji pekerja pun kena bayar. Kadar bayaran ni macam bil elektrik, bil air tu ialah kadar bayaran. Okey. Jadi habislah. Okey, habis dah. Baik. Sekarang kita pergi ke latihan. Pelajar dah ada latihan tak? Ada tak latihan? Kita lihat yang latihan yang pertama tu ataupun kita lihat latihan cuba lihat saya dah letak dalam tu link tu, pelajar boleh download sekarang ni kita buat sama-sama, kita tengok. Baik. Sekarang ni kita lihat soalan perniagaan delta. Soalan perniagaan delta tu soalan nombor 1. Jadi dia suruh buat apa? Akaun perdagangan. Baik, untuk kali ini kita hanya buat yang mudah saja iaitu akaun perdagangan, dan dia bagi memang butir-butir ni semua terlibat dalam akaun perdagangan lah. Lepas ni kita akan buat ataupun kita akan bagi soalan yang panjang sikit, yang dalam ni ada macam-macam, yang masuk akaun perdagangan ada, yang masuk akaun untung rugi pada, yang masuk kunci kira-kira pada, nanti kita kena buat, kita kena pasti. Yang tu kemudian. Hari ni kita nak belajar mudah saja, iaitu kita nak buat akaun perdagangan saja. Jadi akaun perdagangan dia ada apa tadi? Ada jualan dan belian ataupun jualan dan kos jualan. Jadi kita kena buat macam tadilah, ada dua tempat lah ataupun dua komponen. Okey. Okey. Kita akan buat nanti di sini. Jadi pelajar cuba buka soalan tu, soalan yang dia bagi tu, cuba buat sekarang. Nanti kita akan bincang sama-sama. Okey. Baik, kita akan buat. Okey, nak tanya sini. Cikgu Wang boleh tanya tak? Cikgu Wang dengar tak? Cikgu Wang? Okey, sekarang cuba buat kira jualan bersih. Siapa nak bagi jawapan? Jualan bersih. Cuba kira. Okey, kira jualan bersih. Siapa boleh bagi jawapan? Tulis kat situ. Tulis dekat ruangan komen tu. Cuba tulis siapa tahu jualan bersih. Macam mana nak kira jualan bersih? Cepat tulis. Kita tunggu jawapan. Cikgu Wang dengar tak? Cikgu Samsul tak dengar suara ke? Tak dengar suara? Hello? Hello? Ya, dengar tak? Hello, dengar tak? Saya dengar, tapi Cikgu Samsul tak dengar saya. Tadi saya dengar. Sekarang saya dengar lah. Kejap dengar, kejap tak dengar. Okey, sekarang Cikgu Wong cuba tanya pelajar-pelajar berapa jualan bersih. Nanti takut nanti dia tak tahu saya tulis apa ni. Cuba Cikgu Wong minta pelajar-pelajar tulis. Cakap dalam Chinese pun tak apa. Berapa? Okey. 同学们，你们来回答一下
这一个jalan bersih 应该怎么样算多少钱？ Macam mana nak check kira jalan bersih tadi? Okey, tadi ada latih ni daripada mana ni? Beritahu 118280, betul ke tak tu? Itu kita kira, nanti kita buat sama-sama. Okey, kita tengok Kian Yi jawab. Kian Yi ni budak cikgu Wong ke? Pelajar cikgu Wong ke? Kian Yi jawab Rasa ya ke? dia kot okey. Tadi Adul Latif beritahu 118280. Kian Yi jawab 118280. Okey, sama. Liwen bagi formula terus. Jualan tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih. Berapa tu Liwen? Berapa tu nilai dia? Okey, tak apa. Kita tulis kat sini. Jualan tadi berapa? Kita tengok 120480. Kita tolak, kita tulis tolak pulangan jualan. Jualan. Okey, pulangan jualan dia ialah kat sini pulangan jualan dia. Sini. Okey. Pulangan jualan kat sini. Okey, jualan kat sini. Okey, pulangan jualan situ. Okey, pulangan jualan 2200. So kita dapat di sini adalah kita ikut Liwen beritahu kan, dia dah tulis dah formula dia. Kita dapat jualan bersih. Bersih ialah ambil kalkulator kira. Okey, ambil kalkulator. Yang ni kalkulator 120 480 tolak 2200 dapat 118280. Betul tak? Siapa jawab tadi? Kian Yi. Betul betul. Adul Latif. Betul. Okey. Latif daripada Panglima Bukit Gantang. Tak apa. Handphone ayah. Tak apa. Yang penting ayah bagi, tak apa. Kira tu. Okey, tahniah lah. Nama apa Adul Latif ni nama ayah ke apa? Huizin pun jawab 118280. Okey, betul. Okey. Baik. Sekarang kita teruskan. Dah dapat jualan bersih tadi. Kita nak tulis lagi apa? Kita nak kira apa? Kos jualan kan? Kos jualan. Kita tulis kos jualan. Kita tulis tajuk dulu. Jualan, kos jualan. Okey. Kos jualan bermula dengan kos jualan bermula dengan sebelum tu, siapa boleh kira kos jualan? Kita tengok dulu. Kira kos jualan. Ataupun berapakah kos jualan? Siapa boleh kira? Cepat. Berapakah kos jualan? Okey, kita kira kos jualan. Okey, kos jualan. Siapa nanti dapat jawapan, nanti tulis sini Kos jualan 89240. Tak apa, nanti kita cek betul ke tak betul ni. Adul Latif ni nama ayah ke nama sendiri ni? Okey, kita kira kos jualan. Hai Cikgu Rohana. Ada. Muka tak ada, muka tak nampak. Pergi mana tadi? Ke kucing ni? Basuh kucing apa? Tak ada. Ada je, saya ada kat backstage.
Tak ada Ah, tidak aktif. okey, oh nama ayah adalah nama ayah. Nama siapa? Nama pelajar apa? Baik. Sekarang Cikgu Rana kita dah bincangkan macam mana nak buat akaun penerangan. Okey, soalan ni sebenarnya ada dalam link. Pelajar-pelajar dia ada link tu, dia boleh buka, dia boleh download, dia boleh print lah. Okey. Tapi kalau diorang tak ada pun, kat sini pun ada soalan saya tunjuk sini. Jadi pelajar boleh jawab lah, boleh kira. Okey, sekarang kita nak kira tadi jualan bersih dah dapat. Sekarang kita nak kira kos jualan. Kos jualan, mula-mula kita akan tulis sini, kita cari. Mula-mula mestilah inventory awal dulu. So kita tulis sini inventory awal. Alamak. Kita highlightkan. Ni mula-mula inventory awal. Okey. Jadi inventory awal ni kita letak di sini dulu. Laju yang kedua dulu. Okey, nilai dia ialah 15,400. Okey, kemudian baru kita mula dengan belian. Kita cari ambil belian. Okey. Kita tuliskan belian. Okey, belian nilai dia kita letak sini 7,9,600. Oh, no Syamimi. No Syamimi. Okey. Seterusnya, kalau macam tadi, kalau ada jualan, dia ada dia punya pulangan, kita tolak. Belian pun sama juga. Kalau ada pulangan, kita tolak dengan pulangan. Kita buat short form boleh lah. Cikgu Rana kita kena buat penuh juga. Boleh tunjuk boleh lah. Tapi dah sikit boleh dia penuh. Okey, pulangan belian tadi. Ini pulangan belian. Pulangan belian dia ialah 1200. 1200. Okey, kemudian kita tolakkan dulu. Okey, kita dapat kira 7,9,600 tolak 1,200. Kita dapat 78,400. Okey, kemudian kita tambah kos-kos yang menyebabkan belian tu meningkat. Kat sini dia ada dua. Satu angkutan masuk, yang kedua adalah duty atas belian. So kita tambahlah sini. Angkutan masuk, kita tulis tambah pun tak apa tambah angkutan masuk. Angkutan masuk kita lihat di sini 1420, dan kita tambah lagi satu lagi ialah duty. Tak muat duty atas belian. Okey, Cikgu Rana, yang ni saya punya pembelajaran ni yang simple ya. Maksudnya yang budak-budak yang halus dia, yang basic-basic kita ajar bagi dia orang seronok dulu. Okey. Jadi bila kita dah tambahkan yang tadi, kita lihat 78,400 kita tambah dengan 1420 tambah 8720 dapat 88,540. Okey. Kemudian kita nak buat apa? Ni adalah kos barang untuk dijual. Betul okey. Tambah 15,400. Okey, kita dapat 103,940. Okey. Baru kita akan, ada lagi tak yang bagi jawapan? Syahira Mansur bagi jawapan kos jualan 89,240. Nanti kita check kita tengok balik. Okey. Okey, kita teruskan, baru kita tolak. Alamak dah jadi warna lain lah.
Okey, kita tolak 14. Okey, kita tolakkan dengan inventory akhir. Okey. Okey, inventory akhir dia berapa? Kita lihat di sini inventory akhir yang ni. Okey. Okey, nilai dia berapa? 14,700. So kita akan dapat di sini. Okey, kita kira 103,940 tolak 14,700. Dapat 89,240. 89,240. So inilah kita sebut kos jualan. Kat atas. Kos Kat sini kan. jualan tu tolak. Ataupun kita tulis tolak pun boleh kat sini. Salah satu tengah ada tulis. Okey, kalau kita sini tak tulis pun tak apa kan? Kalau kat sini kat bawah, kalau kat atas ada boleh kan? Boleh. Salah satu yang penting okey, maksudnya mesti ada sama ada kat atas. Tapi kita nak tulis kat bawah. Tulis je lah, apa salahnya nak, bukan yang mahal sangat, dah buat pen tu kan. Tulis je lah. Okey, jadi sekarang dah dapat kos jualan. Jadi komponen yang kita belajar tadi, yang atas adalah komponen jualan bersih, yang bawah adalah komponen kos jualan. Jadi jualan bersih tolak dengan kos jualan ni, kita tolak dulu. Tapi sebelum tu kita cek dulu jawapan. Mana jawapan tadi? Syahira jawab 89,240. Betul lah. Okey, tanyalah. Lagi Nur Syamimi. Nur Syamimi pun jawab. Nur Syamimi lagi jawab awal 89,240. So betul lah. Betul, tanyalah. Tanya Nur Syamimi. Okey. Jadi kita tolak jualan bersih, tolak dengan kos jualan. Akhir sekali kita dapat untung kasar. Untung kasar. Untung kasar. Okey. Berapa? Kita tolak lah. 118,280. Dapat 290,9,040. Okey. Okey. Jadi inilah dia cara nak buat akaun perdagangan. Mudah saja. Cuma yang susah dia dekat kos jualan tu je. Kos jualan ni. Nanti kalau pelajar tulis dalam kertas, ni lah jaraklah sikit. Sebab yang ni dah tak muat ni. Okey. Seterusnya kita dah nak habis ni, kita tengok pula yang akhir sekali. Kita yang latihan ada dua kan. Yang atas tu dari Delta, yang bawah tu perniagaan Linda. Jadi pelajar-pelajar buatlah sendiri nanti cikgu Wang masuk ikut tu ke? Ikut pelajar punya. Cikgu Wang boleh masuk ikut yang saya bagi link tu. Masuk ikut situ tak apa. Kalau cikgu Wang masuk ikut pelajar, tak nampak muka situ. Nanti cikgu Wang tak boleh nak cakap lah kat situ. Okey. Jadi latihan yang nombor 2 tu, jadi pelajar buatlah sendiri nanti. Dah faham tu, dah boleh buat sendiri. Jadi kita teruskan buat yang soalan yang kedua, ataupun kita buat akaun untuk rugi pula. Soalan nombor 3 tu senang sangat. Ada hasilkan belanja tu. Kita buat yang soalan nombor 4. Kita lihat soalan nombor 4. Ada sini. Ustaz. Saya masuk ni. Ada kan Cikgu Wang? Boleh Okey, kita teruskan Kita teruskan. Kita pun tak mau ambil masa yang lama. Baik, kita teruskan dengan akaun untung rugi. Okey, akaun untung rugi mudah saja. Okey, kita cuma
letak di atas ataupun kita untung rugi ni adalah sambungan daripada ekor perdagangan. Jadi ekor perdagangan tadi kita buat sehingga untung kasar kan. So kita sambunglah. Untung kasar tadi dia bagi, kalau kita ambil ni soalan lain kan, soalan lain kita ambil lah yang dia bagi tu. Okey, untung kasar situ adalah 10200. Okey, sekarang kita hanya tambah hasil, tambah hasil dan kita tolak belanja. Hasil tak ada berapa macam mana nak tahu hasil tu? Jadi kalau nak tahu hasil, kita lihat yang belah kredit lah. Belah kredit tu hasil. Okey, tak apa kita warnakan dulu. Yang belah kredit apa dia? Yang ni. Okey. Yang ni. Jadi belah kredit tu hasil lah, sebab daripada persamaan perekonomian tu kita dah tahu kan. Okey, ni hasil. So ada berapa hasil tu? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis saja. Sewa lagi, hutang lapuk terpulih. Okey, lagi diskaun. Ni diskaun apa ni? Kalau diskaun ada 2, diskaun diberi ke diterima? Kita tanya pelajar-pelajar. Diskaun apa? Tak apa kita tulis dulu. Diskaun diterima atau dibayar? Kita tanya pelajar, dia nak jawab. Okey. Ni diskaun diterima ke diskaun dibayar? Ada respon tak? Kita tengok. Diskaun diterima, Syahira jawab diskaun diterima. Lagi? Lain? Huan. Atas ni Jian Yi jawab diskaun diterima. Okey, Huan Eng diskaun diterima, bagus. Jian Yi Syamimi kan? Bagus, diskaun diterima. Okey. Wei, okey bagus, diskaun diterima. Okey baik, jadi ini adalah diskaun diterima. Ada lagi Yong Ying pun jawab diskaun diterima. Okey. Baik. Jadi ini memang diskaun diterima lah. Bila kita dapat diskaun ataupun kita terima diskaun, memanglah dapat duit ataupun dapat hasil lah. So diskaun diterima. Okey. Dah hilang dah tu. Mana tadi? Sewa, hutang lapuk terpulih, diskaun diterima, dan satu lagi faedah atas simpanan. Okey, jadi kita campur saja. Sama ada nak campur sini pun boleh, campur sini pun boleh. Tak apalah, kita campur kat mana? Cikgu Rohana, kita nak campur mana? Tengah ke kanan sekali? Baris dua. Baris dua ni ya? Kita campur. Okey, kita campur sini dululah. 1900 440 320 dan 160. Okey. Buat tengah lah. Okey. Jadi kita jumlahkan. Apa jumlahkan? 190 tambah 440 tambah 320 tambah 160. Dapat 28820. Okey. Jadi ini adalah jumlah hasil. Jadi tambahkan, jangan lupa. Ini hasil tak tambah lagi dengan untung kasar. Jadi kita tambah, kita dapat 020, kita dapat 103, betul ke? 10360. Cuba cek balik, takut silap kat kereta ni. 10200 tambah 2820. Okey, 130 terbalik.
Okey, 13,000 lah. Okey. Baik. Tadi atas ialah hasil, bawah ialah belanja. Jadi belanja kita tolak lah. Okey, kita tolakkan dengan belanja. Ni cukup ke ruang ni. Kita kira dulu. Belanja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak muat ni lah. Kita tambah lagi ni. Nanti kita tengok. Okey. Sekarang kita tolakkan dengan belanja. Okey, belanja. Kita tengok belanja sini apa? Commission. Kita type je. Commission. Okey, lagi insurance. Insurance. Lagi sini. Oh, saya bagi color lah, bagi nampak sikit. Commission. Color apa, kita ambil color lain lah. Color ni. Okey. Insurance. Lagi kadar bayaran. Promosi. Gaji. Angkutan keluar. Diskaun bukan. Diskaun ada. Nampak. Ni nanti tertinggal ni. Ada diskaun kan? Tadi ada diskaun belah kredit dan ada diskaun belah debit. Jadi yang belah debit ni adalah diskaun diberi. Okey, so kita tulis balik. Tadi commission, insurance, kadar bayaran, promosi, gaji, angkutan keluar, dan diskaun. Satu lagi diskaun, tapi kali ini dia belah debit. Jadi ini adalah diskaun diberi. Kita yang bayar diskaun, kita yang bagi diskaun. Okey. Okey, jadi kita tulis di sini lah. Commission tertiap. 420. Insurans 230. Cikgu Hana tolong cek, takut saya tak berapa nampak dah gelap-gelap ni. 560. Keluar nak hujan dah tu. Ada yang tertinggal kot, Commission ada, insurans, kadar bayaran. Promosi gaji betul, betul. Kita tengok kadar bayaran 2 kali ni. Kadar bayaran 2 kali lah. Kan? 1280, 1560. Tak apalah, tukar je lah. Kita tulis lah apa dia kat sini. Iklan lah, boleh lah. Iklan promosi juga belanja, contoh belanja lain. Contoh belanja lain. Tanya pelajar lah sekarang. Contoh, bagi contoh. Beri contoh. Bagus juga soalan. Belanja paling senang. Belanja pejabat, belanja Misal kita suruh pelajar tulis contoh belanja lain. Belanja. Apa kita tanya pelajar? Selain daripada belanja yang ada tu, beri satu contoh belanja lain. Kita ambil belanja amal. Belanja paling senang. Okey, tadi commission ada, insurans, kadar bayaran, belanja am. Kita tulis sini belanja am lah. Belanja am. Dan promosi. Promosi. Boleh tarik ke bawah ni kan? Tak boleh
Satu Tak apa lah, saya ni je lah. Gaji untuk angkutan keluar. Diskaun diberi. Dan diskaun diberi. Diskaun diberi. Okey. Ada lagi tak cukup ni? Ada bawah satu lagi. Tambah satu lagi lah nanti. Insert dulu. Nampak kot. Okey. Jadi promosi 110. Okey, gaji 2100. Angkutan keluar 200. Diskaun diberi 250. Okey. Nanti kita dapat satu nilai di sini. Kita minta pelajar kira faedah atas pinjaman. Mana faedah atas pinjaman? Faedah atas pinjaman tu. Faedah atas simpanan, bukan pinjaman. Bukan. Dia jawab soalan saya tadi tu. Yang kata contoh belanja. Belanja lain lah. Aku dia lah belanjaan tu faedah atas pinjaman. Derma, okey je. Betul. Derma. Betul? Derma. Angkutan keluar dah ada kan? Saya mimpi angkutan keluar dah ada. Sewa pun dah ada Sewa pun dah ada tadi. Tapi yang ini jawab sewa, okey lah. Faedah pinjaman. Okey. Jadi, sekarang ni kita nanti akan kira belanja letak sini. Jadi kita suruh pelajar kira. Last kali akan dapat untung bersih. Kita saja biar dulu. Biar kat sini, suruh pelajar kira. Siapa boleh kira untung bersih dia? Cepat. Siapa boleh kira? Sila kira untung bersih. Bersih atau rugi bersih lah. Atau rugi bersih. Rugi bersih. Laju ni Syahira. Cikgu apa Syahira? 8860. Syahira kira dapat 8860. Kita tengok yang lain dulu. Okey. Syamimi dapat 8870. 8870. Jadi 8860. Ini mungkin salah tekan kereta ini. Ni 8870 Syamimi dapat. Janji 8870. Syahira student. Okey. Tanyalah Syahira cikgu Cikgu Sima. Okey. Mia dapat 8870. Okey. Balkis 8870. Wan Eng 8870. Yong Ying untung bersih 8870. Ada satu ni Syahira. Cuba kira balik. Betul tak? Syahira. Sebab lama jawab 8870 ni. Syahira cuba kira balik. Syahira cuba kira balik. Kok tersalah tekan kalkulator ke apa ke? Okey, tak apa. Sini kita kira sini. Okey, kita kira 420 tambah 230 tambah 280 tambah 560 tambah 110 tambah 210 200 tambah 250. So kita akan dapat di sini 4150. Okey, dan kita tolakkan. Ini adalah yang tadi jumlah hasil tolak dengan 4150. Okey, kita tolakkan 130 20 kita dapat 8870. Okey. Suliana dapat 8870. Okey. Syahira mungkin tersilap sikit je tadi. Mungkin tekan kalkulator tu silap je. Okey. Jadi macam ni lah.
Okey, jadi macam inilah kita nak sediakan akaun untung rugi. Okey. Jadi dah habislah. Dah mudah saja. Tadi mula-mula kita buat akaun perdagangan. Yang kedua ini kita buat akaun untung rugi. Jadi saya rasa cukuplah untuk kali ini. Kita tak boleh banyak-banyak sangat bagi pelajar. Kita ambil yang mudah-mudah, kita relax-relax. Sebenarnya mudah saja. Untuk nak buat akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Baik, kita bagi Cikgu Wang untuk cakap sikit. Kita dah habis tadi, dah hujung dah. Cikgu Wang, ada apa nak cakap? Cikgu Wang dengar? Cikgu Wang tengok Tak apa? dengar dah. Cikgu tengok apa? Okey, Cikgu Rana, aku ada nak ni lah, nak cerita sikit ke apa ke, nak bagi motivasi sikit kepada pelajar-pelajar dekat Keria ni, kat sini daerah kami ni. Okey lah, sebenarnya soalan ni senang, jadi tak ada pelarasan sangat kan. Kena hafal lah format ni dulu. Format ni kena hafal dulu. Okey, itulah. Format ni memang kena hafal. Nanti lepas ni kena top up sikit untuk belajar kira dia punya pelarasan pula. Ya. Betul tak? Ya, jadi yang ni yang ini cuma hafal format dulu. Kena hafal lah format dia, kalau format salah memang kosong markah. Jadi itu je lah orang cakap. Benar. Soalan ni dikira senang lah, soalan macam ni dikira senang lah, tak ada perasaan kan. Ya Cikgu Rana, sebenarnya kita ini untuk yang kali pertama ni kita nak bagi yang senang-senang, lagipun untuk pelajar-pelajar yang kita nak bantu ni, untuk bukan pelajar cemerlang kan. Cuma antara yang masuk ni mungkin ada yang cemerlang pun ada lah, cuma untuk program yang kali ni kita cuba bantu yang basic-basic dulu. Akan datang kita akan meningkat lagi ya. Okey, jadi saya rasa itu saja. Rasanya pelajar pun dah lama dah. Dah lama dalam pembelajaran ni. Jadi dekat sini saya dah tunjukkan ataupun di sini ada form ataupun Google Form untuk kehadiran. Kalau tak boleh nak klik, nanti saya akan letak dalam ruangan komen tu. Nanti pelajar klik itu isilah. Okey. Jadi saya rasa tak ada apa dah Cikgu Lana Jadi terima kasihlah Cikgu Lana, Cikgu Wang. Lepas tu Cikgu Saripah pun dah hilang dah ke mana dah. Jadi untuk kali ini insya-Allah lepas ni kita akan jemput cikgu-cikgu lain, Cikgu Hazlan ada, Cikgu Teh pun ada untuk bagi sedikit perkongsian lah lepas-lepas ni lah. Jadi saya yang sekarang ni saya cuma cakap buka ni je ruang ataupun ni orang cakap nak memulakan ni lah. Mulakan. Lepas ni mungkin kita minta Cikgu Rana jugalah bantu untuk bagi sedikit perkongsian lah. Sebenarnya dah banyak kali dah Cikgu Rana bagi kan. Cuma ada yang masuk, ada yang tak masuk lah. Jadi selepas ni kita akan minta cikgu-cikgu antara Cikgu Rana untuk bagi sedikit perkongsian lah tentang topik-topik lain. Jadi saya tutup di sini saja. Jadi kita jumpa lagi akan datang. Okey, terima kasih Cikgu Rana, Cikgu Wang, terima kasih. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Okey, selamat berjaya belajar semua. Kita jumpa lagi ya. Kita jumpa lagi dan terima kasihlah kepada pelajar-pelajar yang masuk yang insya-Allah akan datang. Minta pelajar-pelajar sentiasalah kita akan buat setiap hari Selasa dan Khamis sehinggalah SPM. Ini sajalah cara nak bantu untuk pelajar-pelajar dengan situasi PKP sekarang ni. Jadi apa pun terima kasih kerana sudi hadirlah Cikgu Rohana, Cikgu Wang dan semua cikgu yang ada kat sini, juga semua pelajar-pelajar. Jadi sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bye-bye. Bye-bye.